Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu harap kamu semua sihat ya dan gembira selalu. Okey, baik. Hari ini aktiviti kita adalah nilam ya. Senang saja ya. Jom membaca bersama Cikgu Nizam. Okey, jadi kamu ikut cikgu baca, lepas tu dah habis selesai, ikut dengan betul lah, disebut dengan suara ya. Dah habis selesai, senang, dah settle ya. Boleh dah isi dalam IQ Nila. Okey, baik. Kita tengok, ikut cikgu baca ya. Sila baca dengan suara yang jelas. Okey, baik. Dekat sini cikgu nak kamu jujur ya. Bila cikgu baca kamu ikut. Contohnya pada suatu hari kamu pun ikut. Pada suatu hari. Contohnya, faham tak? Kena suara yang jelas. Baru dianggap kamu tu sedang membaca. Kalau boleh jangan baca dalam hati ya. Kita nak dengar suara. Belajar sebut ya. Belajar sebut dengan betul. Okey, boleh ya. Okey, senang je ya. Okey, seterusnya tajuk cerita kita pada hari ini ialah 3 ekor ayam. Sebut. Okey ya. Bagaimana kisahnya? Jom kita baca bersama cikgu. Ready ya? Di pinggir sebuah hutan tinggal 3 ekor ayam betina. Tempat tinggal mereka berhampiran dengan kampung dan sawah. Oleh itu, tiadalah sebarang masalah bagi mereka untuk mencari makanan. Mereka boleh mencari makanan di pinggir hutan. Mereka boleh pergi mencari makanan di tepi kampung. Pada musim padi masak pula, mereka boleh pergi ke sawah untuk makan padi. Pendek kata, mereka hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Ke mana-mana sahaja mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Mereka tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mereka sering tolong-menolong antara satu dengan lain. Pada suatu ketika, berlakulah musim kemarau. Tumbuhan banyak yang mati. Pokok-pokok besar pula hanya tinggal ranting. Semua daun telah gugur. Malah, tanaman padi juga banyak yang tidak menjadi. Oleh hal yang demikian, payahlah ketiga-tiga ekor ayam itu hendak mencari makanan. Tambahan pula, cuaca panas sangat terik. Apakah ikhtiar kita sekarang? Ayam pertama bertanya. Entahlah. Tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan sekarang. Makanan sudah semakin payah untuk dicari. Jawab ayam yang kedua. Kita harus berjimat-jimat. Tiap-tiap hari,
kita mesti makan sedikit sahaja. Makanan yang lebih haruslah disimpan. Sambung ayam ketiga. Setiap hari, mereka terpaksa pergi jauh untuk mencari makanan. Pagi-pagi lagi, mereka sudah harus keluar mencari makanan. Lewat petang, barulah mereka pulang. Itu pun kadang-kadang mereka pulang dengan perut yang lapar. Ada ketikanya mereka tidak berjaya menemui sebarang makanan. Ada ketikanya makanan yang mereka temui hanyalah sedikit sahaja. Mereka terpaksa berkongsi makan makanan yang sedikit itu. Kalau musim kemarau ini berterusan, matilah kita sekali ini, kata ayam kedua. Jangan mudah berputus asa. Kita harus tetap bersabar. Ayam pertama menasihatinya. Pada suatu hari, ayam ketiga berlari pulang. Ketika itu, ayam pertama dan kedua belum keluar mencari makanan. Wahai kawan-kawanku! Wahai kawan-kawanku! Ayam ketiga menjerit-jerit. Ayam pertama dan kedua terkejut mendengar jeritan tersebut. Mereka segera pergi menemui ayam ketiga itu. Mengapa? Apakah yang terjadi? Ayam pertama bertanya dengan perasaan cemas. Ayam kedua juga cepat bertanya. Adakah engkau dikejar oleh ular sawah? Ayam ketiga masih tercungap-cungap. Ayam ketiga sangat kepenatan kerana berkejar pulang. Mengapa? Ayam pertama bertanya lagi. Aku terjumpa padi. Masih ada 3 biji padi pada tangkainya. Jelas ayam ketiga. Gembiralah ayam pertama dan kedua mendengar berita itu. Tanpa berlengah lagi, mereka segera pergi ke tempat itu. Apa nak jadi ni? Kita tengok seterusnya. Melelehlah air liur mereka melihat padi itu.
Meleleh air liur dia. Ya. Mereka sangat kempunan hendak makan padi. Sudah lama mereka tidak makan padi. Kesian. Mereka lalu memetik padi itu. Tetapi sebelum sempat mereka makan padi itu, tiba-tiba ayam pertama bersuara. Wahai kawan-kawanku, janganlah kita makan padi ini, kata ayam pertama. Ayam kedua dan ketiga berasa sangat hairan mendengar kata-kata itu. Mengapa pula begitu? Tanya ayam kedua. Lebih baiklah kita simpan padi ini. Besok-besok kita boleh tanam padi ini. Apabila berbuah, tangkainya mengeluarkan banyak padi. Ayam pertama memberi cadangan. Apabila masak, bolehlah kita makan, kata ayam pertama lagi. Ayam kedua dan ketiga bersetuju dengan cadangan itu. Melelehlah lagi air liur mereka berdua kerana sangat teringin makan padi itu. Tetapi apa boleh buat? Mereka terpaksa patuh pada nasihat tersebut. Mereka lalu menyimpan 3 biji padi itu di bawah tempurung. Sang tikus tidak akan tahu kita menyembunyikan padi di sini, ujar ayam pertama. Mereka sangat gembira. Hooray! Pada sebelah malamnya, krik, 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 ayam pertama berasa sangat lapar. Perutnya terasa sakit kerana tidak dapat menahan lapar. Mahu tidak mahu, terpaksalah ayam pertama mengambil keputusan untuk pergi mengambil padi itu. Kalau aku hanya makan sebiji padi, masih ada 2 biji lagi yang boleh ditanam, fikirnya dalam hati. Hati. Tanpa berlengah lagi, ayam pertama segera pergi makan sebiji padi itu. Dia buka tempurung tu, dia ambil satu. Dia tak tengok, dia ambil satu. Lepas tu dia makan. Macam tu. Tidak lama kemudian, ayam kedua juga berasa lapar. Ayam kedua tidak dapat menahan rasa laparnya. Sama macam ayam pertama tadi. Ayam pertama tadi dah tidur, ni ayam kedua pula terbangun. Oleh yang demikian, ayam kedua terus pergi makan sebiji padi itu.
Tak tahan sangat ni nak makan, lapar. Aku hanya makan sebiji padi sahaja. Masih ada 2 biji padi lagi untuk ditanam. Ujarnya dalam hati. Tidak lama selepas itu, ayam ketiga pula berasa lapar. Lagipun, sejak siang tadi, ayam ketiga memang sangat terliur. Hendak makan padi. Tentulah tidak mengapa kalau aku hanya makan sebiji padi sahaja. Masih ada 2 biji padi lagi untuk ditanam. Fikirnya dalam hati. Tanpa berlengah-lengah lagi, tanpa bertangguh-tangguh lagi, ayam ketiga segera pergi makan sebiji padi itu. Kira-kira sebulan kemudian, barulah tiba musim hujan. Mereka bersorak-sorak kegembiraan. Yeay, yang bedu-bedu, yahoo! Mereka tahu tumbuh-tumbuhan akan hidup subur semula. Marilah kita pergi menanam padi simpanan kita, kata ayam pertama. Mereka lalu pergi ke tempat tempurung itu. Tetapi, alangkah terkejutnya mereka kerana mendapati sudah tiada sebiji padi pun lagi. Dia buka-buka tempurung, tengok dah tak ada. Dah tak ada. Aku hanya makan sebiji padi saja. Tetapi bagaimanakah 2 biji padi lagi? Itu boleh hilang, kata ayam pertama. Dia pelik ya. Ayam kedua dan ketiga turut menceritakan kisah sebenarnya. Aku pun hanya makan sebiji padi sahaja, ujar ayam kedua. Aku juga hanya makan sebiji padi sahaja, jelas ayam ketiga pula. Itulah sebabnya semua padi kita sudah tiada lagi, sambung ayam pertama. Mereka berasa sangat malu atas perbuatan mereka itu. Mereka berasa sangat menyesal kerana mereka mementingkan diri sendiri. Akibatnya, semua padi itu sudah tiada lagi. Yelek. Oleh yang demikian, tiadalah dapat mereka menanam padi itu. Tamat. Okey, baik. Cikgu harap kamu dapat ikut dengan betul apa yang cikgu bacakan. Tak apa, kita perlahan-lahan pun tak apa. Kita belajar sebutan dengan jelas. Sebutan yang
jelas. Faham tak? Selalu kita baca kadang-kadang kita tak faham apa yang bunyi-bunyi tu kan. Sekarang ni kita cuba sebut dengan jelas ya. Itu pentingnya. Sambil kita baca buku, kita berlatih bercakap. Kita berlatih bercakap. Mana tahu kita ada bakat pertandingan bercerita, betul tak kan? Sambil kamu bercakap tu boleh gayakan sekali. Tak ada masalah nak malu dengan siapa. Ada dinding dengan kerusi je kan? Takkan dengan dinding pun malu kan? Okey, baik. Okey, daripada cerita ni rumusan dia ya. Rumusan dia untuk kita isi dalam IQ Nilam tu nanti ya. Kisah ini menceritakan tentang 3 ekor ayam yang telah menghabiskan makanan simpanan mereka dan akhirnya mereka menyesal kerana telah mementingkan diri sendiri. Okey, daripada cerita ni ya, kita tengok macam itulah ayam tu dia memang baik hubungan mereka kan, tapi masalahnya sebab kelaparan ya. Mereka ambil satu-satu dah tak tahan sangat. Akhirnya padi yang mereka simpan tu habis macam tu je, tak boleh nak tanam dah. Nampak tak kan? Itu kesan dia ya. Okey, baik, ini rumusan dia, ringkasan keseluruhan cerita tersebut. Okey, kemudian kita pergi kepada nilai ya. Siap buku cerita yang kita baca tu ada nilai dia. Okey, nilai yang ada dalam buku cerita ni salah satunya adalah bantu membantu. Okey, bila kita sebut nilai bantu membantu, kita kena ada contoh. Contohnya tadi macam mana? Ayam tadi selalu sentiasa bantu-membantu antara satu sama lain. Betul tak kan? Dalam mencari makanan. Betul? Nampak? Kemudian nilai yang kedua, mendengar kata. Ingat lagi tak masa ayam tu suruh simpan biji padi tu? Simpan, kata jangan makan. 2 ekor ayam lagi tu, dia buat apa? Ayam kedua dan ayam ketiga tu, dia setuju. Setuju maksudnya dia mendengar kata ya, mendengar nasihat ya. Kita hidup ni kena mendengar kata. Kalau kita nak jadi baik, kita kena mendengar kata. Okey, yang ketiga jujur. Ya, kita kena ada sikap jujur. Bila kita dah simpan satu barang, kita kena jujur, jangan ambil. Sebab kita dah berjanji, contohnya kita dah berjanji dengan kawan-kawan kita, kita kena jujur. Ya, jangan ambil sebab nanti kalau kita ambil mungkin boleh mendatangkan kerugian pada diri kita sendiri. Betul tak kan? Okey, baik. Ini saja aktiviti nilam kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat membaca bersama-sama cikgu dengan baik, dengan suara yang jelas ya. Okey, bila dah habis je ni, terus isi IQ nilam. Buka terus IQ nilam dan isi. Cikgu dah ada bagi contoh macam mana nak isi. Kamu ambil balik daripada yang cikgu bagi tu ya, copy paste je. Okey, baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.